dia tercerai dengan talak bain. Kan? Sekiranya dia bertaubat, perlu nikah semula untuk ada talak bain. Kemudian kalau dia teruskan, mati dia, tak ada hak perwalian dan tak ada hak pusaka. Okey. Yang ketujuh, buruk. Yang ni tuan-tuan suka dengar. Tuan-tuan tengok tarikh dia baik-baik. Kalau tuan-tuan tak salah buku tarikh. Segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka pada imam dan pemerintah atau kerajaan yang adil dalam dan melaksanakan hukum syariat Islam. Pemberontak dan menderhaka bertujuan mengguling kerajaan tidak mau lagi taat pada pemerintah. Okey. Didapati sebab mereka memberontak menentang raja sekalipun sebab mereka sangat lemah. Kemudian si pemberontak mereka telah mengatur kekuatan dan kumpulan terdiri daripada mereka yang taat untuk mengatur dan menyusun strategi. Ada pimpinan dia. Dan telah berlaku perbuatan dan penderhakaan. Syaratnya mesti ada empat-empat ni pada kumpulan tersebut. Jadi saya tak payah khabar pada tuan-tuan, bersih demonstrasi perubahan agama masuk dalam bab buruk. Tak payah tanya. Tuan-tuan tengok inilah buruk. Ini buruk. Dia mesti ada syarat pertama, dia nak guling kerajaan. Kan buat demonstrasi bawa barang dengan air mineral untuk guling kerajaan. Contoh gitulah. Okey, hukuman kesalahan buruk diperangi sehingga mereka meletakkan senjata dan bertaubat. Kerajaan boleh perang mereka. Setelah berlaku rundingan dan sebagainya, kerajaan boleh setia mereka sampai mereka angkat senjata untuk bertaubat. Okey, kita tengok kaedah hukuman rotan yang saya kata semalam, kata sebab tu kita tukarlah pada rotan. Okey. Hukuman ini dijalankan kepada seorang pesalah, hendaklah dilakukan oleh seorang pegawai yang ditugaskan oleh pihak berkuasa penjara di tempat dan masa telah diperintahkan oleh mahkamah. Kadara hakim tidak wajib dengan syarat pesalah telah berdosa oleh perubatan ditesahkan sihat untuk menjalani hukuman tersebut. Satu, tiada hukum sebab boleh dilaksanakan. Itu ayat undang-undang. Kalau ayat biasa kita kata apa? Hukum sebab tidak boleh dilaksanakan. Itu ayat buku. Tiada hukum sebab boleh dilaksanakan melainkan setelah tamat tempoh rayuan. Setelah tempoh rayuan telah tamat, hendaklah dijalankan dengan kadar segera ni. Saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan pada selasa lalu. Hukuman di mahkamah, dia boleh rayu terhadap sabitan hukum dan dia boleh rayu terhadap kadar hukuman. Jika dia mengaku bersalah, itu tiada rayuan terhadap sabitan hukum. Yang ada ialah sabitan hukuman, dia boleh rayu. Kalau dah dia mengaku salah, dia nak rayu apa lagi? Yang dia boleh rayu kalau dia bukan mengaku salah, tapi kesalahan dia itu disabitkan oleh keterangan saksi, maka dia boleh buat rayuan. Dan pendek katanya, rayuan-rayuan ini selesai baru boleh laksanakan hukuman. Sebab hukuman ini bersifat boleh bagi, tak boleh. Tapi ini untuk makluman perempuan. Kalau ada satu perintah mahkamah terhadap nafkah contohnya, pihak suami tak setuju dengan jumlah nafkah yang diputuskan oleh mahkamah, isteri boleh minta nafkah tu dijalankan dahulu sehingga rayuan selesai. Boleh minta. Ini ada orang sama macam tu, rotan juga tak boleh rotan, tak boleh minta, tak makan dah ada 3 bulan ni. Nak selesai ke rayuan bukannya 2-3 bulan, kadang-kadang makan setahun 2 tahun. Jadi orang boleh minta untuk kes ni. Tapi untuk kes hudud, untuk sebab, tak boleh sebab sehingga rayuan selesai. Kerana jika mahkamah mengakaskan keputusan daripada sebab, tiada sebab. Sebab telah dilaksanakan, macam mana nak bagi balik keadilan kepada dia? Maka pada ketika itu, rayuan tamat dulu, baru laksanakan hukum sebab atau rotan. Hukuman tersebut adalah dengan cara hukum tersebut memukul pesalah dengan rotan 1 meter panjang. Ni orang kedai kain tahu ni, 1 meter. Berapa kaki tak? 3 kaki setengah. Agak 3 kaki setengah kan? 1 meter 3 kaki setengah. Lantaklah tapi 1 meter. Besarnya atau luas dia punya besar tu ialah 1 cm garis besar. 1 cm. Saya ukur lebih kurang besar bulu ayam. Feather duster. Besar. Hukuman tersebut adalah dijalankan dengan berbagai-bagai tempat pukulan kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan. Ini tempat yang tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Yang kelima, pegawai tersebut tidak boleh mengangkat rotan atas daripada kepala dan pukulan itu hendaklah betul-betul untuk perintah mahkamah. Tak boleh angkat macam ni. Macam ni. Ketika di rotan, pesalah hendaklah berdiri dan makan kain nipis serta menutup aurat untuk upacara. Dia pakai logik tak dia rotan. Masa tuan-tuan sekolah dulu kan, cikgu beritahu, tak esok nak rotan. Pasal turi buah muntah sekolah.
Tuan tu awal lagi pakai slogi. Masa zaman saya sekolah pakai slogi di sekolah boleh. Zaman sekarang tak boleh dah. Boleh buat slogi ke sekolah pakai slogi. Cikgu rotan. Tapi ada budak pandai lagi, bubuh kotak Maggi lagi dalam. Tentu tak sakit kan. Cikgu tu angkat. Bunyi boleh cara lain, bunyi dia punya kotak cokok. Tapi tak buat macam mana hukuman rotannya begitu. Jika ketika hukuman dijalankan perbuatan mengesahkan bahawa pesalah tidak mampu, maka hukuman hendaklah ditangguhkan dan menunggu arahan mahkamah untuk menyambung semula. Pesalah boleh ditahan di penjara atau dilepaskan dengan jaminan. Rotan kata dia kena 80 rotan, 40 lagi dia tak lalu lah. Ni cerita hukum tapi saya fikir lalu. Sebab apa? Sebab rotan dia begini. Ni cerita hukum. Maka tangguh hukum tersebut. Dah beritahu mahkamah perintah sambung balik, baru sambung. Yang keseterusnya, hukuman sebab adalah ditangguhkan jika pesalah mengandung dan ditangguhkan sehingga dia selesai bersalin dan disahkan sesuai untuk menjalani hukuman. Yang keseterusnya, hukuman rata tidak boleh dilakukan di waktu terlalu sejuk ataupun terlalu panas dengan pesalah sedang menangguh apa-apa kesakitan. Pasal apa tuan-tuan? Ada 3 benda tak bagi kat sini. Pertama, cuaca terlalu sejuk. Pasal kalau sejuk dia dapat sejuk dah satu dah hukuman. Cuaca terlalu panas satu dah hukuman dapat. Satu lagi, dia sakit satu bab. Jadi dia kena sihat, cuaca tak panas sangat, cuaca tak sejuk sangat. Jadi dia betul-betul rasa hukuman itu sahaja. Tengok adil tak adil fiqh. Hukum sebab tidak boleh sedangkan waktu tu. Okey, dah kata dah tadi. Yang terakhir, jika separuh rotan terima pesalah masih belum mampu, maka hukum sebab adalah diteruskan pada masa sesuai, tetapi dengan rotan yang lebih kecil. Habis bab wudu. Sambung bab qisas. Hukum qanun jenayah syariah yang kedua. Jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian. Yang pertama, nama dia dalam bahasa Arab qatlul amdi. Qatlul amdi, membunuh dengan sengaja ataupun membunuh dengan niat. Sesiapa yang menyebabkan kematian seseorang dengan melakukan suatu perbuatan dengan niat untuk menyebabkan kematian atau kecederaan badan yang pada biasanya memadai, atau mungkin menyebabkan kematian atau melakukan satu perbuatan dengan pengetahuan bahawa perbuatan itulah sebegitu sekali berbahaya hingga mungkin melakukan kematian adalah melakukan qatlul amdi. Sekiranya disabitkan dalam mahkamah, maka penyeraya akan dihukum bunuh balas. Jika pesalah diberi pengampunan oleh wali atau ahli waris mangsa, maka penyeraya hendaklah membayar sejumlah diat, boleh dibayar sekaligus atau beransur selama 3 tahun mulai tarikh hukuman. Dan sekiranya dia mati, hendaklah diambil daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh pesalah itu, dan boleh wali atau ahli waris mengampunkan penyeraya itu tanpa niat. Kan senang ayatnya, walaupun ayat undang-undang tapi senang tuan-tuan. Saya ulang balik dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Malaysia tak ada, bahasa Melayu pun ada. Betul kan? Dalam Perlembagaan Persekutuan kata bahasa Melayu. Kecualilah defender perlembagaan kata bahasa Malaysia. Kan? Tapi orang Malaysia ni antara orang yang agak bertuah kerana bangsa dikaitkan dengan agama. Orang Melayu di Malaysia ni dia bangsa, orang Melayu di Malaysia adalah orang Islam. Itu undang-undang kita. Dia tak boleh peluk agama lain, salah. Itu kata undang-undang. Okey, macam ni. Pertama, dia ada niat membunuh. Yang kedua, dia guna alat yang boleh membunuh. Yang ketiga, memang alat tu menyebabkan dia mati setelah dibuat pemeriksaan oleh pakar perubatan. Ini 3 unsur atau elemen yang penting untuk kata itu qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Jika salah satu daripada syarat ini hilang, maka dia akan bertukar nama. Hanya satu jenis kesalahan ini sahaja yang kena hukum qisas. Yang 2 lagi dia kena hukum diat. Okey? Membunuh dengan niat, apa dia? Dia ada niat membunuh. Alat yang dia gunakan itu boleh membunuh. Yang 3, matinya si mangsa adalah kerana guna alat dia tu. Dia tembak, mati. Maka itu dikira sebagai membunuh dengan niat. Siapa nak sahkan ini? Doktor. Macam mana cara nak sahkan? Buat postmortem. Sebab itu hari ini Majlis Fatwa Kebangsaan, bukan hari ini, sudah lama telah meluluskan dan mengharuskan postmortem bagi tujuan mengetahui sebab kematian. Sebab apa? Sebab kalau kita kebumikan juga tanpa postmortem, besok kita buat 2 benda. Pertama, kita bongkar semula kubur.
Yang kedua, kita seksa lagi sekali mayat. Mayat dah duduk 3-4 hari, seminggu dalam kubur. Barangkali kakinya telah digigit oleh semut, barangkali jari tangannya telah pun dimakan oleh semut. Tiba-tiba keluarga kata ada something. Kami rasa waktu mandi jenazah dulu ada nampak kesan kena cekek. Macam mana yang berlaku di Sungai Siput 2-3 tahun lepas kan? Buat dua salah. Kenapa orang semula kubur salah? Sama agak salah. Jadi untuk mengelakkan yang berlaku sedemikian, maka melalui fatwa kebangsaan mengharuskan dibuat postmortem bagi mengetahui sebab kematian. Itu saja. Setakat ini. Itu pun nama fiqh moden. Kalau 5 tahun akan datang, kawan-kawan kita yang bekerja di hospital duduk saja-saja buat satu kajian yang membolehkan sebab kematian diketahui dan diterima oleh semua negara. Tidak ada confuse, tidak ada keraguan. Dengan menggunakan alat atau titisan cecair tanpa perlu belah daripada sini sampai ke perut. Maka pada ketika itu percayalah cakap saya, postmortem cara belah haram. Sebab sudah ada kaedah mengetahui bagaimana nak tahu sebab mati hanya dengan menitiskan beberapa titisan. Ini contoh. Anda tahu tuan-tuan, kita mana tahu sains perubatan ada 2 ilmu kata ulama, yang ulama kena kerja kuat. Kan bukan saya lah, ustaz-ustaz yang duduk kat Fatwa Kebangsaan itu kena kerja kuat di 2 bidang sekarang di dalam dunia, bukan Malaysia dunia. Pertama bidang perubatan. Ada saja kaedah baru yang masuk. Kan? Yang kedua perbankan. Ada yang nama-nama baru yang masuk untuk kita orang-orang agama beri pendapat sama ada dia boleh tak boleh dari segi syarak. Itulah hebatnya Islam, tuan-tuan sekalian. Kan? Dulu orang kata kalau orang asma walaupun ada khilaf, orang asma set rantai bozara. Sekarang mana kata rantai bozara? Anda sudah ada kajian. Bukan sekarang lah, orang dalam 10 tahun yang lepas orang buat kajian dan tahu kat bawah lidah yang diletakkan ketika diserang penyakit jantung. Ada ulama kata tidak rantai bozara. Sebab dia bukan nak makan, dia nak bagi dia hidup. Dalam dos dia tidak boleh disusun. Orang kecil manis boleh susun dos ubat dia makan waktu bersahur dan berbuka puasa. Orang sakit jantung serangannya tidak kira. Kadang-kadang tengah menyandar pun dia kena serangan. Sadiq Segaraza kena waktu angkat telefon. Mana tahu bila nak kena. Jadi ubat bawah lidah. Dengan syarat bukan masuk telan, bawah lidah saja. Okey? Tapi itu pula pada tuan-tuan, itu penggunaan sengaja. Kemudahan serupa sengaja, iaitu sesiapa dengan niat nak melakukan cederaan dan kepada tubuh seseorang dan akal fikiran seseorang dengan telah menyebabkan kematian orang itu atau orang lain mati dengan melakukan sesuatu perbuatan sama ada dengan menggunakan senjata tidak atau dengan buatan itu pada kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, maka penggunaan itu dinamakan qatlu syibul amdi. Jika sampai kesalahan dalam mahkamah, maka penyerah hendaklah membayar diat dan sebagai tambahan boleh dikenakan penjara sebagai taksi. Maknanya apa tuan-tuan? Dia bukan niat nak membunuh. Dia tak ada niat nak membunuh. Alat yang dia guna pun bukan untuk bunuh. Tapi orang tu mati. Setelah dia buat postmortem mati orang tu sebab dia tampar. Atau sebab dia tumbuk. Tapi bukan karate. Kalau karate kat sini memang boleh mati. Itu dah masuk dalam penggunaan sengaja. Dia kena apa? Dia kena diat. Jadi dia tengok diat apa. Yang ketiga, membunuh dengan tidak sengajakan ataupun istilah sekarang dikata membunuh tanpa niat. Sesiapa tanpa niat nak menyebabkan kematian atau kecederaan telah menyebabkan kematian seorang dengan melakukan suatu perbuatan yang tidak disangka boleh menyebabkan orang itu mati atau orang lain mati. Dia nak pukul orang lain nak kena orang lain mati orang itu, maka dia dikatakan melakukan kesalahan qatlul qata. Telah disabit oleh mahkamah membayar dalam bayar diat mukhaffafah pada wali mangsa dan boleh dikenakan hukuman ta'zir. Okey. Tuan-tuan. Diat mukhaffafah kan dia apa tuan-tuan sekalian? Perlu diketahui dia memerlukan kepada fatwa selepas dia dilaksanakan. Maknanya kerajaan melalui Jawatankuasa Fatwa memutuskan diat mukhaffafah yang perlu dibayar ialah berapa? Katakan kalau kerana kerajaan negara Malaysia ni unta tidak banyak, asalnya cerita unta. Mungkin dia kata 200,000. Mungkin banyak tuan-tuan, 100,000 jawapan. Bunuh orang dia ada 100,000.
dia untuk sekarang. Yang dia untuk sekarang insurans dan takaful lah. Kita tengok tuan-tuan dan